Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bertemu kita lagi dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 2. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran nanti, murid akan dapat mengenal pasti isi tersurat dan isi tersirat. Apakah itu isi tersurat dan isi tersirat? Mari kita lihat sebelah. Isi tersurat iaitu sesuatu perkara yang akan disampaikan secara jelas dan mudah difahami. Isi tersurat juga diambil menerusi isi petikan yang dibaca. Huraian dan contoh tidak perlu dijelaskan sekali dalam isi tersurat ini. Isi tersirat, maksud dan makna ayat tidak disampaikan dengan berterus terang. Isi tersirat juga tiada di dalam petikan. Jadi murid-murid perlu mengeluarkan idea sendiri berdasarkan bacaan sebelumnya di dalam petikan. Maksudnya, isi tersurat adalah jelas di dalam petikan. Bagi isi tersirat pula, kamu perlu fikirkan alasan atau sebab berpandukan daripada isi tersurat yang kamu dapati. Sekarang kamu boleh buka buku teks halaman 50. Kita akan pelajari dahulu bagaimana cara untuk mencari isi tersurat dan isi tersirat. Kemahiran pada hari ini ialah kemahiran membaca. Tajuknya ialah kolam ikan dan hasilnya. Aidil dan bapanya berhasrat untuk menternak ikan tilapia di dalam sangkar di sebatang sungai. Mereka mencari kawasan sungai yang agak dalam, airnya bersih dan sentiasa mengalir. Selepas itu, bapanya membeli sangkar yang diperbuat daripada besi. Bapa Aidil meminta beberapa orang pekerjanya memasukkan sangkar itu ke dalam sungai. Aidil dan bapanya melepaskan benih ikan pada waktu pagi. Mereka melepaskan sebanyak 500 ekor benih ikan tilapia ke dalam sangkar. Pada setiap hari, Aidil membantu bapanya memberikan ternakan ikannya makan pelet dan makanan lain yang telah diproses. Selepas beberapa bulan, ikan-ikan itu sudah boleh dipasarkan. Ikan-ikan itu dijual kepada peraih. Jadi, kalau kamu dapat lihat di situ, telah diberikan dua tulisan yang berwarna ungu iaitu isi tersurat. Okey, yang itu tak perlu gariskan. Kita cari isi tersurat pada perenggan yang pertama ialah mereka mencari kawasan sungai yang agak dalam. Airnya bersih dan sentiasa mengalir. Itu adalah isi tersurat yang pertama. Isi tersurat yang kedua ialah pada perenggan yang kedua. Membeli sangkar yang diperbuat daripada besi. Bagi perenggan yang ketiga pula, melepaskan benih ikan pada waktu pagi. Bagi perenggan yang keempat, isi tersuratnya ialah memberikan ternakan ikannya makan pelet dan makanan lain yang telah diproses. Okey, itu adalah 4 isi tersurat yang terdapat dalam 4 perenggan yang berbeza. Baik, kita lihat seterusnya. Di bawah diberikan jadual untuk diisikan isi tersurat dan isi tersirat. Bagi perenggan pertama telah diberikan contoh, isi tersuratnya mencari kawasan sungai yang agak dalam. Airnya bersih dan sentiasa mengalir. Isi tersirat bagi isi tersurat perenggan pertama iaitu mencari kawasan sungai yang agak dalam. Bagaimana untuk mencari isi tersiratnya ialah ini. Kenapa kita perlu mencari kawasan sungai yang agak dalam, airnya bersih dan sentiasa mengalir. Jadi sebab dia itu adalah merupakan isi tersirat. Jadi isi tersiratnya ialah mengapa kita cari kawasan air sungai yang dalam? Untuk memastikan bekalan oksigen yang cukup dan mengeluarkan bahan buangan dari dalam sangkar secara semula jadi. Jadi isi tersirat ini adalah sebab kenapa. Sebab kenapa ianya berlaku. Baik, untuk perenggan kedua, isi tersuratnya membeli sangkar yang diperbuat daripada besi. Kenapa beli sangkar yang diperbuat daripada besi?
Sebabnya adalah untuk memastikan sangkar itu tahan lama. Jadi inilah isi tersiratnya. Isi tersurat bagi perenggan ketiga, melepaskan benih ikan pada waktu pagi. Kenapa perlu lepaskan benih ikan pada waktu pagi? Kerana cuaca sejuk dan anak ikan tidak akan berasa panas. Okey. Jadi untuk isi tersurat yang keempat, memberikan ternakan ikannya makan pelet dan makanan lain yang telah diproses. Kenapa perlu berikan ikan tersebut makan pelet dan makanan lain yang telah diproses? Sebabnya supaya ikan akan cepat matang. Kamu salin jadual ini di dalam buku Bahasa Melayu 2. Kamu tulis tarikh, kamu tulis hari, kemudian tuliskan arahannya isi tersurat dan isi tersirat. Dalam kurungan kamu tulis buku teks halaman 50. Ni, dalam kurungan kamu tuliskan buku teks halaman 50. Kemudian bina semula jadual ini. Salin je macam ni. Seterusnya, kamu buka buku aktiviti halaman 54 hingga 55. Aktiviti 2. Tajuknya, Pekasam. Okey, arahan, padankan dan tulis maklumat dengan betulnya. Diberikan contoh di sini bagaimana cara untuk kamu membuat ikan pekasam. Okey, yang pertama, gambar pertama ialah apa? Menarik jala. Menarik jala yang ada ikan. Kemudian ikan itu disiang atau dibelah perut. Kemudian ikan itu direndam. Direndamkan dengan bahan-bahan untuk membuat ikan pekasam. Kemudian ikan pekasam dijual dan digoreng. Baik. Untuk menyiapkan latihan ini, kamu lihat buku aktiviti kamu halaman 55. Berdasarkan gambar tadi, kamu isikan tempat kosong di dalam buku aktiviti halaman 55 dengan maklumat yang betul. Okey, kamu kena isikan isi tersurat sahaja. Dalam segitiga ini, kamu isikan isi tersurat. Diberikan contoh dari isi tersurat. Manakala di dalam ini adalah isi tersirat. Dia dah mudahkan kerja kamu. Dia dah berikan sebab. Kamu isikan saja mana yang tepat. Baik, yang pertama, mendapat banyak ikan. Apa yang kita buat sehingga mendapat banyak ikan? Jadi, memasang pukat. Okey, ini nombor 1. Nombor 1. Tuliskan di atas ini. Tuliskan di sini. Baik, yang kedua, ikan bersih. Macam mana ikan boleh jadi bersih? Apakah isi tersuratnya? Isi tersuratnya ialah mencuci ikan dan membelah perut ikan. Bila kita dah cuci dan belah perut ikan, kesannya atau hasilnya adalah ikan akan menjadi bersih. Baik, seterusnya yang ketiga, ikan menjadi masin. Okey, kenapa ikan jadi masin? Apa yang kita buat? Jadi isi tersuratnya ialah gaul beras dengan garam dan perap bersama dengan ikan di dalam tong. Baik, ini adalah untuk nombor 3. Okey, yang terakhir, sebabnya boleh dimakan dan mendapatkan duit. Ikan pekasam itu boleh dimakan dan boleh dapatkan duit daripada jualan hasil ikan pekasam tersebut. Jadi, apakah isi tersuratnya? Inilah. Goreng ikan dan menjual ikan pekasam. Okey, murid-murid, salin sahaja jawapan dia. Itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kita jumpa lagi pada hari berikutnya. Jaga diri kamu. Assalamualaikum. Bye.